Okey. Kita akan tengok beberapa website lah malam ni kan. Beberapa website untuk kita belajar berkenaan kripto dengan blockchain ni. Tapi sebelum tu kita tengok dulu video. So just yang ni boleh tengok ni kan. Boleh tengok sendiri tapi saya just nak share je lah. Okay, sekejap. Lama sangat. Okay, tak ada video yang pendek lah. Okay, tengok ni lah. Okay. Okay, tak apalah. Sebab patutnya ada satu video tu. Patutnya ada satu video berkenaan blockchain tu, tapi saya tak jumpa. Sebab tak save dulu siap-siap kan. Okay, so apa tu blockchain kan? Blockchain ni satu teknologi baru. Tak adalah baru. Teknologi dia dah lama dah. Tapi baru diimplement sekarang bila wujudnya kripto apa semua ni, barulah orang mula kenal blockchain ni. Okay, jadi blockchain ni secara asasnya adalah satu blok yang diikatkan kepada blok lain. Okay? Jadi dia sebenarnya record lah. Record penyimpan record ataupun satu orang cakap ledger yang secara yang besar lah, ledger yang besar. Okay? So blockchain ni dia ada banyak jenis. Dia ada public blockchain, iaitu blockchain awam, ataupun private blockchain. Okay? Itu yang secara general lah. Kalau kita going into deep, dia ada banyak lagi lah blockchain ni, huraian dia kan. Okay? Jadi kalau public blockchain ni yang kita boleh tengok yang orang guna untuk crypto asset ataupun ni lah. Kalau private blockchain, macam kita tengok dalam MySejahtera tu kan. Jadi semua rekod-rekod kita tu kita sebenarnya disimpan dalam blockchain lah. Tu secara asas apa tu blockchain. Okay. Jadi apa itu kripto pula? Kripto asset ni dulu orang panggil cryptocurrency. Tapi setelah bila dah lama orang kaji balik, orang dia tak menepati syarat sebagai mata wang sebab harga dia yang volatile lah, sangat bergerak laju kan. Dia boleh jadi mahal, dia boleh jadi murah. Jadi dia tak menepati ciri-ciri sebagai mata wang. Mata wang ni syarat dia kena stabil lah. Okay, kalau contoh Bitcoin kan, kita tengok Bitcoin. Okay. Kita tengok harga Bitcoin. Harga Bitcoin. Untuk tengok harga, boleh tengok sama ada CoinGecko ataupun CMC, Coin Market Cap. Ni antara dua website rujukan harga. Okay. Kalau kita nak tengok harga, pergerakan harga, ataupun kita nak tengok ni dia punya latest news, kita boleh tengok sama ada CoinGecko ataupun Coin Market Cap. Okay. Okay, kita tengok contoh CoinGecko ni kan. Kita ambil contoh Bitcoin. Sebab Bitcoin ni antara kripto aset yang terawal lah. Okay. Bitcoin ni antara kripto yang pertama lah diwujudkan pada tahun 2009. Okay. So harga dia, sekejap. Dia nak kena charge. Okay. Harga dia bila masa mula masuk exchanger ni,
lebih kurang tahun 2013, harga dia sekitar $100. Masa sebelum tu lagi, masa 2009, 2011, masa mula white paper Bitcoin ni diperkenalkan, harga dia 1 sen. 1 sen saja. Lepas tu 2011, harga dia mula naik jadi $1. Lepas tu 2013, dia dah start jadi $100 dan dia terus bergerak lah. Dia naik sehingga 2-3 hari lepas, kalau kita tengok, harga dia bukan 2-3 hari lepas lah, semalam hari Rabu. Hari Rabu dia dah capai dia punya ATH. Okey. Ni antara istilah-istilah orang selalu gunalah bila kripto ni kan, ATH. ATH ni maksud dia all time high. All time high ni harga paling tinggi dalam sepanjang waktu dia wujud tu. Itulah harga paling tinggi. Bersamaan $67,000. Kalau siapa yang beli harga masa $100, berapa tahun ni? 8 tahun lepas. So tak lamalah dia 8 tahun lepas, 10 tahun lepas, harga dia bawah $100. Jadi kenaikan dia ni, kita boleh tengok sini kenaikan dia. Okey, jap. Okay, kenaikan dia nak tengok. Okay. Kenaikan dia all time high. Dia naik sampai $67,276. Bersamaan dalam RM290,000 lah. Daripada harga dia RM400. Kalau kira all time low 8 tahun lepas, harga dia dalam $70 kali 4 dalam RM300. RM300 naik sampai RM300,000. So kenaikan dia mencecah sampai 100,000%. Yalah, kalau beli RM100, dia naik, maknanya 10,000 kali ganda. Dia kali 10,000. Kali 10,000. RM300 dan jadi RM300,000. So 1,000 kali ganda. Okay, dalam masa 8 tahun. Sebab tu dia dikira sebagai aset lah. Dia macam harga rumah, emas. Dia tak dikategori sebagai mata wang. Melainkan negara tu iktiraf Bitcoin ataupun crypto asset tu sebagai mata wang. Contohnya macam El Salvador, kan? Kita boleh tengok El Salvador. Okay. El Salvador, search je El Salvador Bitcoin. Legal tender. So El Salvador ni satu-satunya negara yang dah implement Bitcoin ni sebagai mata wang. So kita boleh guna untuk beli barang kat Medi, boleh beli barang dekat shopping mall. So siapa yang ada Bitcoin tinggal di El Salvador ni boleh gunalah. Macam dekat Malaysia, dekat US, still diiktiraf sebagai aset, bukan sebagai mata wang. Okay. So kalau untuk Malaysia, kita boleh tengok dekat Security Commission lah. Security Commission Malaysia, antara apa istilah cryptocurrency ataupun apa yang dikategorikan kripto ni dekat Malaysia, kan. Okay, jadi following the coming into force the capital market regulation Malaysia, dia diistilahkan kripto ni sebagai digital asset. Digital asset lah. Aset digital. Okay. So antara exchanges yang valid, yang sah dekat Malaysia ni ada 4 je. Okay, ada 4. Okay, exchange ni macam mana? Okay, dia ada istilah-istilah lain lah dalam Bitcoin ni. Dia ada panggil exchange, dia panggil wallet, okay, dia panggil
DeFi, okay, yang tu yang technical tu nanti kita tengok lepas ni. So exchanger ni dia macam bursa lah. Kalau siapa yang biasa familiar dengan saham, kita jual beli dekat bursa. Okay. Kalau macam kripto ni, kita jual beli menggunakan exchanger. Okay. Jadi ada banyak lah exchanger kat dunia ni. Tapi yang diiktiraf dekat Malaysia ada empat syarikat ni je. Okay, Luno, MX Global, Synergy, Tokenized Technology. Okay. Ini antara exchanger yang mendapat lesen lah. Mendapat lesen untuk berniaga digital asset ni. Berniaga digital asset ni dekat Malaysia. Okay, menjalankan inilah sama ada ECF ke, P2P ke, DEX ke. Ni nanti kita akan tengok lagi lah. Okay, ni antara digital asset exchanges yang tak dapat diteruskan operation dia bermula 1 hari bulan 6 2019. So ni banyak lagi lah sebenarnya, banyak lagi exchanger yang wujud, tapi yang ni tak dapat diteruskan, not permitted. Tak dibenarkan lah. So AES, Arbo, BA, ni semua ni lah, ada berapa ni? Okay, ada 19. Okay. Ni sebelum tu lagi 1 Mac. Okay, boleh tengoklah senarai ni. Okay. Ni sebelum transitional period. Okay, ni dalam fasa transition lah. Tapi yang ni mostly dah kena ban lah. Dah kena, maknanya dah kena block. Okay, ni macam ni. Luno, ni semua sekali yang cuba berdaftar dekat Malaysia. So ada yang berjaya lulus, ada yang tak berjaya lah. So yang berjaya last kali yang dapat lesen untuk menjalankan perniagaan kripto ni ataupun digital asset ni 4 ni je. Okay, yang legalized. Okay, walaupun dia dapat lesen, tapi hakikatnya still tak dilindungi lah. Tak dilindungi PIDM ke apa ke. So bila kita melabur ni, risiko dia tetap ke atas pelabur. Untuk rugi apa semua, pelabur yang kena tanggung. Dia tak ada macam bank dilindungi PIDM. So kalau macam contoh kita deposit duit dalam bank, so dia ada certain amount yang dia akan cover lah, up to 100,000 tak silap. So kalau kita simpan dalam 1,000, 2,000, so kalau bank tu bankrupt, PIDM ni yang akan cover lah. Sebab bank-bank kat Malaysia ni bayar insurans lah dekat PIDM. Sebab itulah dilindungi. Okay. Okay, ni antara exchanger yang ada. Okay. Wallet pula. Okay, wallet ada beberapa jenis wallet. Okay. Yang pertama dia ada decentralized wallet. Decentralized wallet ni maknanya wallet ni function dia macam beg duit lah, beg duit. Kita simpan duit kan. Kita simpan duit, kita simpan kad kita. So decentralized ni maknanya masing-masing simpan masing-masing punya. Okay, masing-masing simpan masing-masing punya aset lah. Dan satu lagi adalah centralized wallet. Centralized wallet ni macam mana? Contoh macam kita buka wallet guna Luno. Kita download Luno, lepas tu kita pun masukkan duit, deposit duit, dan duit kita duduk dalam Luno. So wallet dalam Luno tu dia kategorikan sebagai centralized wallet ataupun beg duit yang berpusat lah. So apa risiko dia? Risiko dia contohlah syarikat Luno ni tiba-tiba bankrupt ke ataupun dia dikenakan tindakan untuk tutup ke apa ke. Jadi duit kita berhadapan risiko untuk dibekukan lah. Dibekukan. Okay. Berbeza dengan decentralized wallet. Okay. Decentralized wallet ni macam mana? Decentralized wallet ni kita yang simpan, kita yang bertanggungjawab kepada aset tu. Okay. Contoh antara decentralized wallet yang ada, contoh macam saya tunjuk dekat sini, boleh download lah extension kalau pakai PC. Kalau pakai phone nanti
dia akan tunjuk apa wallet yang sesuai untuk kalau kita guna untuk phone. Kelas malam ni kita tak ada banyak sangat teori ni sebenarnya. Target kita at least semua yang join kelas malam ni boleh ada, maknanya boleh ada wallet sendiri. Tak ada aset tak apa, tapi buat kita create wallet sama-sama malam ni. Okay, so untuk PC ada beberapa extension lah. So kalau untuk yang biasa, kita boleh guna MetaMask wallet ni lah. Okay, MetaMask wallet ni dia macam ni lah rupa dia. Kita cara nak add extension ni, kita just search je MetaMask extension. Ni MetaMask download. So dia suruh pilih dah. Nak download untuk Chrome ke, kalau pakai tengok. iOS ke Android ke, kita boleh download. Ni ada. Okay. Lihat dia. Lihat dia kau. Okay, saya mute dulu Kalau yang tu saya mute dulu. Okay. Okay, kalau siapa yang pakai Google Chrome boleh download. Lepas tu just add je kat extension. So rupa dia macam ni lah. Okay. Kalau Binance Wallet pun sama. Just search je Binance Wallet download. Sorry. Ni. Dekat ni dekat play.google ni. So install sebab laptop ni dah install, so korang just install lah, tekan install, dia akan masukkan dalam ni lah Google Chrome. Okay, lepas tu ada satu lagi yang untuk compatible untuk PC, Mass Wallet. Wallet download. Okay, ni. So ni wallet ni just pilih je lah untuk web wallet kan. Web wallet extension pilih Chrome browser. So dia akan direct lah ni Chrome Web Store ni. So just install. Macam ni saya dah install. So dah ada lah extension kat sini. Okay, itu untuk ni. Tapi memandangkan ramai yang guna phone, jadi mudah untuk kita tu through phone kan. Okay, jadi untuk malam ni kita cuba sama-sama ni practical. Okay, sekejap mana nak ni? Saya stop sharing dulu. Cuba share daripada ni, daripada PC, daripada phone. Okay, semua boleh nampak kan screen? So kalau siapa yang guna Apple boleh pergi kat App Store, siapa yang guna Android tu boleh pergi dekat Play Store. Just search je SafePal Wallet. Okay. Okay. Semua boleh download yang ni yang ni, SFP Pro ni, yang ada logo Pro ni. Okay. Boleh download sekarang. Siapa yang dah siap download tu boleh tulis dah siap ke dan ke dekat chat. So saya tahulah, at least saya tahulah korang dah download ke apa ke kan. So tak adalah macam kelas macam hari ni macam kosong je kan. So at least lepas kelas
korang dah ada something lah yang korang boleh implement terus lepas ni kan. Okay, kita bagi masa dulu. So, just install je. Install ke download ke. Okay, Wafiz dah ada. Kita malam ni ada 10 orang lah masuk saya. Okay. Saya ni dulu. App. Okay. Install balik. So bila semua dah semua dah download stop dulu sekejap. Okay, macam mana? Yang lain dah siap download ke? Okay. Okay. Kalau dah download, boleh buka wallet tu, save file tu. Okay. Kalau nampak dia ada dua kan. Dia ada software wallet dengan hardware wallet. Okay. So macam bila kita guna handphone ni, maknanya kita guna yang pertama tu lah, yang software wallet. So dia pun ada juga jual hardware wallet. So kalau siapa yang nak beli ni kat Shopee pun ada. Kalau nak minta saya belikan pun boleh juga, boleh PM lah. Okay. So tekan software wallet. Okay. So dia cakap welcome to Sephora apa semua. Just next je. Masuk je password apa-apa. Tapi syarat dia kena alphanumeric lah. Kena ada huruf dengan nombor. So baca important tips tu. Security password is an advanced password for identity authentication and security setting. So kita guna password ni untuk kita nak setiap kali transaction tu kita akan masukkan password lah. Kita nak send asset kita ke, kita nak receive ke, kita kena masukkan password. Okay. So just contoh. Okay. Dan tu tekan je submit. Okay, next dia suruh confirm pattern. Pattern ni buat je lah, pattern untuk security lah. Okay. So bila dia dah masuk pattern tu, congratulations, you are now ready to start the safe file journey. Okay, tekan je start safe file journey. Dia akan keluar balik page yang pertama tadi. So kita tekan balik software wallet. Okay.
So kalau kita tak pernah ada wallet sebelum ni, kita create wallet. Kalau kita dah ada create sebelum ni, dia akan bagi ni private key ke, mnemonic phrase ke, ataupun key store ke. So depends on wallet apa yang kita daftar tu lah. So contoh macam ni, kita tak ada lagi kan, tak ada lagi wallet. So kita create wallet. Okay, masuk balik password yang kita dah set tadi. Okay. Wallet name ni terpulang atas contohlah wallet Azim. Ni terpulang ni lah nak tu kan. Okay, number ni kita boleh pilih kita nak banyak ke nak sikit. So kita boleh pilih 12 ataupun 24. 12 pun dah okey sebenarnya. Okay. So kita tekan kalau nak advance pun boleh. Just klik je. Ni. Tapi kita go to basic lah. So dia akan bagi 12 mnemonic phrase. Okay. Okay, dia cakap dah create dah wallet. Okay. So kita tekan backup. Okay. Baca important ni, maknanya mnemonic phrase ni kalau kita share dekat orang, ada risiko lah untuk aset kita hilang. So cara terbaik simpan elok-elok lah. Backup lah dalam email ke, backup dalam notes ke. Pastikan jangan share kat siapa-siapa lah kita punya mnemonic phrase ni. Kita je simpan, lepas tu ataupun waris kita kan. Okay. So ini nampak kan dekat skrin ada 12. Kadang-kadang ada skrin tu dia akan blur benda ni. So macam ni sebab saya tunjuk contoh je. So ni jangan share kat orang. Okay. Dia cakap write down the mnemonic phrase in order and keep it in the secure location. Okay. So bila sampai sini korang screenshot. Okay. Korang screenshot. Sebab apa kena screenshot kita tengok lepas ni Okay. Dah screenshot. Ni 1 2 dia ada nombor itulah 12 pasal perkataan tu kan. Kita tekan next. So dia suruh susun balik. Suruh susun balik, kita kena ikutlah yang kita dah screenshot tadi. Okay. Tu. Okay. Oh, tak boleh screenshot. Kalau tak boleh screenshot, kena salin lah. Kena salin. So, kadang-kadang ada phone yang features dia tak benarkan untuk screenshot. Okay. So, kena salin Okay, so ya ikut urutan tadi. Okay, bila dah masukkan, tekan je next. Okay, so dah backup lah. So kita backup. So biasanya bila kita baru create, dia akan keluar ni lah a few currency lah, a few crypto asset. Okay. So apa jadi kalau contoh phone rosak ke ataupun hilang ke phone kita kan? Macam mana kita nak retrieve balik ataupun kita nak ambil balik aset kita? Itulah gunanya mnemonic phrase tu. So kalau perasan tadi masa kita mula-mula create wallet tu, dia suruh pilih kan sama ada kita create new wallet ataupun kita nak import mnemonic phrase ataupun private key kan. So kita just import lah. Kita import nanti dia akan keluar lah aset yang dah ada. Okay. So macam ni kita tak ada aset lah. Okay. So kalau nak lagi
nak lagi faham pasal wallet ni, kita boleh jawab security quiz ni, just tekan, lepas tu kita jawab lah. Okay. So hari ni kita tengok ni wallet ni. So ini antara coin-coin yang available lah. So ada banyak lah sebenarnya. So kalau contoh tak ada coin tu, tak ada kan, tekan je add ni, search je. Contoh nak add Dogecoin. Okay. So Dogecoin pun dia ada banyak jenis kan. Dia ada Dogecoin, dia ada Doge BEP20, dia ada BEP2. So benda-benda ni network ataupun dia punya chain lah. Benda ni nanti kita akan belajar mungkin malam ni, kalau sempat malam ni saya akan terangkan lah. Kalau tak sempat, next time kita akan belajar lah pasal network ni. Okay. Contoh kita nak tengok harga Dogecoin. So kita tambah je Dogecoin. So dia akan keluar lah. Kalau kita perasan, harga dekat sini dalam USD kan. So macam mana kita nak ubah? Kita just tekan je dekat profile, right? Oh, dah tak ada profile lah. Setting dah atas ni. Okay, tekan setting ni. Pergi dekat currency. Okay, kita pilih MYR. Okay. MYR ni dia akan tukarlah jadi ringgit. Okay. Okay. So semua dah tukar jadi ringgit lah. So ni merah-merah ni maknanya harga dah jatuh. Harga tengah jatuh lah. Okay. So setakat ni macam mana? Semua okey ke? Semua dapat ke? Semua dah install? Semua dah ada wallet masing-masing? Okey, bos. Okey Okay. So semua dah ada wallet. So kita tengok apa function yang available dalam wallet ni kan. Okay, pertama sekali kita boleh tengok market lah. Kita nak tengok market dari segi harga dia kan. So kita just search je bit. Apa tak keluar? Okay. So market ni sepatutnya dia ada keluar lah. Right. Okay, mungkin dia maintenance ke apa. Okay, kita tengok yang tengah ni. Okay, ni DApp. DApp ni apa? Dia decentralized application. Okay. Contoh macam wallet ni, nama dia decentralized kan. So DApp ni function dia sama macam Google Chrome ataupun Microsoft Edge ke Mozilla Firefox ke, untuk kita search lah. Tapi kegunaan dia hanya untuk kita search decentralized website je. Okay. Decentralized website ni guna dia untuk okay, contohlah macam tadi kan, yang CoinGecko apa, dia boleh access daripada sini. So kita boleh tengoklah, sama lah macam website tadi kan. Kita tengok, kita search kat Google kan. Kelebihan di app ni, dia boleh link terus dengan wallet kita. Contoh PancakeSwap ni kan. Jadi kita tak perlukan exchanger lah. Kita tak perlu exchanger untuk kita trade. Kita nak jual atau beli kripto kita just menggunakan decentralized application ni. Kita tekan contoh PancakeSwap kan. Okay. So dia ada function connect wallet kat sini. Okay. So kita boleh tekan je connect wallet atas. Okay. Dia suruh pilih wallet mana kita nak connect. So tadi kita pakai SafePol kan. So kita just tekan SafePol. Dia automatic connect. So ni dia dah connect lah. Dia dah connect lah. Kalau logo wallet tu dia dah connect lah. Kalau belum tu dia akan tulis connect wallet. Okay. So ni salah satu contoh lah exchanger ataupun di app yang kita boleh guna untuk kita swap. Tapi main currency bila kita guna SafePol ni, sebab SafePol ni dia bawah Binance Smart Chain. So Binance Smart Chain ni salah satu network lah yang ada. Okay. Yang wujud dia ada banyak lah. Dia ada Ethereum, dia ada ERC tu Ethereum Network. Dia ada BSC, Binance Smart Chain. So dia ada Tron Network. Okay, kalau kita nak tengok apa network tu, kita boleh pangkah tu, kita tengok dekat
Dekat ni. Nampak ni, hot ni kan. Hot, favorite, BSC. So ni network-network yang wujud lah. Kita ada BSC. So ni di app untuk Binance Smart Chain. Kita ada Ethereum. Ni network untuk Ethereum. Kita ada Solana. Okay, ni Solana punya network. Kita ada Polygon. Ni Polygon punya network. Okay. Macam NFT ni tempat untuk kita jual beli NFT lah. NFT ni non-fungible token. Ni lagi mendalam lah. Tak apa. Ni benda ni advance lah. Siapa yang nak tahu pasal NFT ni boleh join kelas hari Ahad ni. Ihsan dia rasanya dia akan explain lah pasal NFT. Okay. Ni tools-tools yang saya cakap lah. Kita nak tengok graf ke, nak tengok pasal coin apa yang kita nak kaji ke kan. Kita boleh guna ni. Coin market cap, CoinGecko. Okay. Next, Tron. Ni ada a few lah. Sebenarnya ada banyak lagi sebenarnya. Okay. So ada juga function untuk kita swap direct gunakan SafePal wallet ni sendiri. So contoh dari Bitcoin ni kita nak jual jadi USDT ataupun kita ada apa kan? Kita ada coin apa? Contoh kita ada coin BNB. Okay. Kita nak jual, nak beli Dogecoin. Okay. So inilah satu BNB kita harga dia 2,000. So kita boleh direct swap daripada sini je. Ataupun kita nak guna exchanger pun boleh juga. Exchanger dia akan ke Binance punya ni lah. Dia tak ni. Kadang-kadang dia lag lah sebab dia nak extract data daripada Binance punya market kan. So dia agak lambat lah. Kalau nak cepat, biasanya orang akan guna apps Binance sendiri. So Binance ni pun salah satu exchanger lah yang ada. So tapi masalah Binance ni dekat Malaysia, dia tak dapat lesen lah untuk ni. Dia tak dapat SC tak ada approval Binance ni. Okay. So okay, tu berkenaan dengan function swap ni. Ataupun ni untuk kita belilah, untuk beli coin. Dan ni function baru update semalam rasanya, semalam ke 2 hari lepas, iaitu DeFi. DeFi melalui wallet ni sendiri. Kalau macam sebelum ni kita kena menggunakan DApp tu, Decentralized Application. Okay, DeFi ni nama penuh dia Decentralized Finance. Okay, apa function dia? Function dia adalah macam bank lah, macam bank, tapi tak ada syarikat yang control. Sebab DeFi ni semua project. So contoh macam SafePal ni sendiri, SafePal dengan BNB ni project bawah BSC punya network, Binance Smart Chain. Binance Smart Chain ataupun Binance lah, company Binance tu sendiri yang buat DeFi. Okay. So dari mana DeFi ni dapat modal? Daripada investor lah. So contoh macam investor-investor kita yang nak dapatkan profit kan, kita dah ada BNB ataupun cake ke apa, kita nak return. Contoh macam kita ada duit ringgit kan, biasa mana kita letak? Kita letak ASB, kita letak unit trust, kita letak investment fund, Wahid Invest ke apa ke, untuk kita gandakan lagi aset kita. So contoh macam DeFi ni sama je konsep, cuma kalau macam ASB tu ada syarikat yang menguruskan. Okay. Ada syarikat yang menguruskan contoh macam ASB, ASN kan, ASN yang uruskan. So macam ni bukan Binance yang uruskan. Dia adalah merupakan smart contract je. Smart contract ni Binance yang create benda tu. So siapa-siapa yang invest, dia terus automatic lah. Contoh macam ni dia punya return boleh sampai up to 100%. So contoh kita letak 100 ringgit hari ni, next year estimated boleh dapat sampai 200%. So lebih kurang 2 kali ganda lah. Lebih 2 kali ganda lah. Kalau 100% 2 kali ganda kan. Ni lebih kurang 3 kali ganda. So darab 3. So darab 3. Contoh 100 darab 3, next year boleh jadi 300 ringgit. Tapi value tu bukan dalam ringgit lah, dia bagi dalam SafePal. Contoh kita simpan 100 SafePal, so dalam masa setahun tu kita boleh dapat balik 300 SafePal.
So ini DeFi lah. DeFi ni sebenarnya kalau nak explain panjang lah DeFi ni. Ni just nak tunjuk apa wallet ni boleh buat kan. Okay, so far faham ke? Ada soalan? Kalau ada soalan boleh chat, boleh letak kat chat ataupun nak tanya terus pun boleh juga. Senyap je ni, semua okey ke? Soalan-soalan. Bila ada soalan ni kita tahulah nak ni kan. Tak tahu nak start dari mana. Okay. Kalau nak start ni saya sarankan beli buku lah, baca buku. Cara paling senang nak ni boleh baca buku dulu. Buku tu ada package. Tak apa, nanti saya share dalam grup buku yang boleh beli tu. Penulis dia akan buat kelas hari Ahad ni. So saya galakkan untuk masuk kelas lah. Buku tu harga dia RM60. RM60 sekali dengan postage. Akan dapat 3 buku lah. Okay. So boleh komen ke? Apa korang punya macam target? Nak invest ke? Nak beli ke? Ataupun nak advance lagi, nak jadi, contoh nak jadi developer blockchain ke? Nak belajar macam mana nak create coin sendiri ke? Cuba komen sikit. Okay. Tak ada ni Okay, kalau tak ada, nak share ada beberapa website lagi yang kita boleh guna untuk kaji pasal blockchain ataupun Bitcoin ni. Kalau kita nak kaji di app yang saya share tadi, kita boleh guna di app Radar. Okay. Di app Radar ni dia listkan semua di app yang boleh guna. Okay. Dari segi ranking, ni maknanya ni network yang wujud lah. Ada Ethereum, ada EOS, ada Tron, ada Ontology, ni semua ni kan. Okay, ni semua chain lah yang atas ni. Okay, ni macam ni BSC kan, Binance Smart Chain. Okay. So ini yang kita boleh gunalah. Dia ada banyak lah function sebenarnya di app ni. Ada yang untuk kita swap je, ada yang kita ni macam ni kategori kan. Macam DeFi tu untuk DeFi, ada yang untuk game, coin untuk game. Main game boleh dapat ni lagi lah, boleh dapat coin, boleh dapat reward. So coin dia tu ada harga. So tu salah satu juga. Dia ada juga yang ni untuk mining rasanya. Kita boleh guna mining. Okay. So ni di app Radar. Okay. Ada kalau website lain, kita boleh tengok dekat Certik. Certik ni pun salah satu website untuk kita tengok lah sama ada okey ke tak projek tu kan. Itu Certik ni ada 2 je lah setakat ni yang dia dah listkan. Sama ada BSC punya projek, Binance punya projek ataupun Polygon punya projek. Okay. Alright. Okay. Tak tahu nak start dari mana. So siapa yang dah create wallet tu sebenarnya dah one step lah. Dah start lah, kiranya dah start lah. Cumanya mungkin tak
apa orang cakap, tak masukkan duit lagi kan. Tak mula invest lagi. Tapi sebelum invest apa-apa, kita invest dalam knowledge dulu. Kita invest dalam ilmu dulu. So kalau boleh, duit-duit yang kita nak tu, kita sama ada kita beli buku ke, kita masuk kelas ke, kita invest ke arah tu dulu. Biar kita faham dulu apa benda blockchain dengan crypto asset ni kan. Okay. Ada soalan ke? Ada yang nak tanya? So kita pun dah 10.30. Mungkin next kelas hari Ahad. Ahad ni mungkin lagi menarik lah kelas dia. Sebab dia lebih berpengalaman. Dia dah lama lah dalam dunia blockchain ni. Sampai dia dah keluarkan buku apa semua. Ihsan tu. Memang tak ada soalan Memang tak tahu nak tanya apa. Ke tak tahu nak tanya apa. Ke semua join malam ni just nak dengar je lah. Risau sebenarnya kalau tak ada soalan ni. Takut cakap sorang-sorang. Okay. Okay, kalau tak ada soalan, kita boleh macam mana nak keluarkan cash Luno. Okay. Nak keluarkan cash Luno. So means nak cash out lah kan, nak dapat duit lah kan. Okay, so kalau Luno, kita just jual. Dia ada kat dalam dia punya wallet tu, kita boleh pilih kan. Kita nak coin apa. Contoh kita dah beli XRP. Biasanya orang guna Luno ni beli XRP lah. Beli XRP, lepas tu dia dah mahal. So time dia mahal tu kita jual. Kita jual, jadikan dia dalam bentuk ringgit dulu. Kalau dia dalam XRP, value tu dia panggil unrealized profit lagi. Walaupun dah naik harga mahal ke, kalau selagi kita tak jual, kita tak tekan button sell tu, selagi tu kita tak dapat liquidate cash tu. Kita tak dapat nak keluarkan cash daripada Luno. Cara dia jual, tak kisahlah naik ke turun ke. Kalau kita nak withdraw, kita nak pakai duit, kita just jual XRP. Contoh XRP, kita beli XRP kan. Kita jual XRP tu, lepas tu bila dia dah convert jadi ringgit, barulah kita keluarkan. Kita itulah. Biasanya transaksi dia dalam seminggu lah baru masuk bank. Macam mana Wan? Menjawab ke soalan? Okay. Okay. Nak tunjuk buku tu pun tak ada kat sini. Oh, ada kat sini. Okay. So ni 3 buku tu. So ni buku yang paling latest, Blockchain 4.0 Polygon Network ni. Okay. So ni buku yang sebelum ni, buku yang first dia lah pasal Bitcoin. Alamak, dia tak detect. Okay. Inilah buku Bitcoin apa tu kan. So yang ketiga ni dia sebenarnya benda ni dia bagi package lah, dia bagi free lah benda ni. Sebab satu buku ni RM30. Tapi kalau ambil bundle package RM60 tu, dapat 3 buku ni lah. Boleh belajar pasal emas jugalah. So ni buku pasal emas. Apa nak tu boleh baca buku ni lah. Tak nampak. Ni. So jangan lupa dia.
So akan dapat 3 buku ni lah. So dalam buku ni dia explain lagi detail lah pasal sejarah duit, dulu orang guna apa, mata wang apa kan, sehinggalah evolusi terwujudnya crypto currency ataupun crypto asset ni. Okay. Macam mana nak beli? Macam mana nak beli buku? Macam mana nak beli buku nanti saya share dalam grup. Oh, tak ada yang tak ada dalam grup. Okay, kalau nak beli buku boleh contact saya lah. Saya bagi nombor telefon. Okay. So, nombor telefon. So siapa yang nak beli buku boleh contact. Okay. Selain pasal buku, ada lagi tak nak tanya pasal blockchain ataupun pasal kripto? Biasanya apa persoalan yang timbul bila korang dengar ataupun korang nak belajar pasal blockchain kripto ni, apa persoalan yang korang nak tahulah? Tak ada soalan lah. Dan bila nak jual dan beli yang paling tepat. Okay. Soalan ni more to technical analysis lah sebenarnya. Kita kena analisis chart lah kan. Tak ada jawapan betul, tak ada jawapan salah bila investment ni. So tak ada, orang cakap tak ada waktu yang tepat. Senang cerita, kalau nak pakai duit jual je. Tapi kalau boleh kita, dia banyak orang cakap banyak trading plan. Dia panggil trading plan. So kita kena plan lah, kita nak untung macam mana. Sama ada kita nak beli, lepas tu kita jual. Maknanya buy low sell high, tu salah satu. So macam kripto ni macam saya dah tunjuk lah tadi, banyak macam-macam kan. Ada function dia, ada DeFi, ada apa benda, staking. Okay. Waktu nak jual, kalau saya lah tanya saya, waktu nak jual time dia hijau lah. Time dia hijau jual, time dia merah beli. Tapi tengok keadaan lah, kena tengok lah, kena baca graf tu lah. Pergerakan dia sama ada dia merah tu, sama ada dia merah sekejap ke, ataupun dia merah, dia akan merah lagi, ataupun dia merah, esok lusa dia hijau. So kalau orang yang nak buat long term investment, dia boleh guna konsep DCA lah ataupun dollar cost averaging. Dia puratakan harga. Contoh, harga hari ni 1,000. Harga hari ni 1,000. Lepas tu esok harga 900 kan. Jadi dia dah beli time 1,000. So 900 tu dia beli lagi. Lepas tu lusa harga jatuh lagi. Dia beli lagi 800. Tu seminggu depan dia naik balik harga 1,000. So dia dah dapat 1,000 tambah 900 tambah 800. Bahagi 3. Sebab 3 kali dia beli. So purata harga tu dia akan jadi lagi rendah daripada harga 1,000 tu lah. So bila harga achieve 1,000, dia dah boleh untung. Okay. Biasanya ikut kawan. Tapi bila ada kelas ni nak join. So mungkin hari ni just kita macam sharing-sharing je pasal nak create wallet kan. So exchanger ada satu yang saya nak tu, tapi tak apalah. Kita belajar dulu pasal wallet. So nanti next time kita boleh explore pasal exchanger pula. Okay. So konsep sama macam forex. Dia dalam
dia dalam kripto ni ada juga macam forex, tapi kalau kita guna yang leverage, dia ada yang spot account tu, maknanya kita ada RM100, kita beli harga RM100. So aset kita pun harga RM100. Beza dengan leverage ni kita hutang lah. Kita ada RM100, kita boleh beli up to, contoh dia bagi 10 kali ganda kan. So 100 kali 10 kita boleh beli harga RM1,000. Tapi risiko dia lagi tinggi lah kalau kita melibatkan leverage. Dan leverage ni hukum dia haram lah. Macam forex apa semua ni dah difatwakan haram. Kalau dulu mungkin tak ada fatwa lagi. So sekarang dah difatwakan haram lah forex. Okay. Menjawab tak soalan tu? Okay. So kalau tanya yang tadi, back to soalan Syafiq tadi kan. Syafiq tanya bila waktu sesuai nak beli, bila waktu sesuai nak jual kan. So kalau memang tak ada lagi, memang tak boleh nak jual lah kan. Sebab dia tak beli pun lagi kan. So waktu terbaik nak beli tu, beli dulu sikit. Jangan all out. Kalau contoh modal kita nak beli RM1,000 kan. Contoh kita nak invest RM1,000. So try beli RM100 dulu. RM100 tengok macam mana pergerakan harga tu kan. Sebab apa bila kita beli ni, antara tips-tips lah. Mesti ada yang tanya kan, kita nak beli coin apa kan. Kita boleh cuba beli coin yang ada chain dia sendiri. Contoh macam Ethereum, ataupun Polygon, ataupun Tron, TRX, ataupun kita boleh beli Binance. Tapi ada yang mahal, ada yang murah lah. Jadi untuk permulaan saya sarankan beli yang murah dulu kan. Contoh macam Polygon, harga dia baru macam $1.5. So lebih kurang RM5-6 lah satu. Lepas tu Tron harga dia tak sampai pun RM1. Dalam 20 sen, 30 sen macam tu satu. Ataupun kita boleh juga beli apa lagi kita boleh beli VeChain, VET. VET pun murah lagi. 50 sen macam tu tak silap. Still bawah ni lah, bawah RM1. So beli. So satu yang dalam ni dia agak volatile. Dalam blockchain ataupun kripto ni, dunia kripto ni dia sangat volatile. Hari ni harga dia RM1, esok dia boleh pergi sampai RM100. Lusa dia boleh jatuh jadi 10 sen. So dia uncertainty lah. Bukan uncertainty, dia volatile lah. Kalau uncertainty tu tak ni kan, dia sangat volatile. So untuk tahu market, bila market nak masuk, bila market nak keluar tu mungkin kita akan discuss dalam topik yang lain lah. Tu more tu technical lah. Kita belajar, mungkin kita akan belajar chart ke apa ke kan. Sebab saya pun sendiri sejujurnya tak pandai sangat. Untuk technical analysis tu saya tak pandai sangat. Mungkin kita akan refer orang yang lagi pandai lah, lagi mahir. Nak tengok guna Fibonacci ke, nak guna RSI ke kan. Okay, ada lagi soalan? Okay, kalau tak ada soalan, saya nak jemput lah semua. Okay, jemput semua. Saya nak ajak pergi kenduri kan. Untuk datang, untuk join kelas kita hari Ahad nanti. Hari Ahad, kelas bersama Dr. Ehsan. Dia doktor medical, tapi dia juga melibatkan diri dalam kripto dengan blockchain ni lah. Okay. So kalau tak ada apa-apa, kita tangguh dulu kelas kita malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika.
Terima kasih. Mungkin saya serahkan kepada kita punya admin host kita lah. Abi. Ada orang tanya. Ahad kelas 9.30 juga. Ahad 9.30 malam. Kelas Ahad nanti boleh guna link yang saya silap bagi yang first tu. Just untuk tambah lah. Nanti yang untuk hari Ahad dan seterusnya tu sebab Hazim dah buat group WhatsApp kan. So nanti kita akan